So, memang kita menggalakkan antara satu cara macam mana kita nak buat pelaburan ataupun simpanan emas dengan membuka akaun GAP. GAP tu adalah akaun simpanan emas. Kita bincangkan 3 prinsip penting untuk melabur dalam emas fizikal. Bila dia simpan dahulu, belanja kemudian. Selalunya kita tunggu bila ada duit lebih, baru kita nak mula simpan. Betul tak? Betul. Kalau kita bermindset yang kita macam, sampai bila-bila pun susah kita nak simpan. Sebab dalam simpanan ni kita kena ada disiplin. Kita kena ada disiplin. Okay. So, kalau kita tengok gaji kita je, kalau gaji kita 1,000 pun kita rasa tak cukup. Bila gaji dah tambah pun masih tak cukup. Jadi macam mana cara, apakah prinsip yang perlu kita ambil untuk kita mulakan simpanan? Prinsip yang pertama yang kita cakap, simpan dahulu, belanja kemudian. Okey. Sebenarnya bila kita cakap simpan ni memang mudah. Tapi sebenarnya bila kita nak lakukan secara praktikal sangat susah. Sebab apa? Betul. Sebenarnya daripada kecil, mindset kita dah ditanamkan duit ini adalah untuk belanja. Sejak kita primary school, orang tua kita bagi duit jajan, kita belanja, gunakan duit itu belanja, lepas tu pergi secondary school, lepas tu pergi lagi college. Yang kita tahu duit belanjakan. Tapi untuk simpan memang susah. Jadi kalau pernah baca buku inilah, The Richest Man in Babylon, dia mensarankan supaya 1/10 pendapatan kita disimpan. Tapi untuk kita yang buat emas, saya sarankan simpan dalam bentuk emas. Maknanya dapat gaji, katakanlah gaji kita 2,000, kalau 1/10, 10% maknanya 200. 200 tu kena tukarkan kepada emas. Sebab kita kena paksa diri, untuk buat simpan dulu. Sebab kalau kita tak ada mindset yang begitu, akhirnya kita tak akan simpan. Macam saya cakap awal tadi kan, dulu gaji kita 1,000 pun kita susah nak simpan. Bila gaji dah naik 2,000 ataupun lebih pun susah nak simpan. Sebab tabiat kita dah diajar duit ni untuk dibelanjakan. Itu prinsip yang perlu kita tahulah kalau kita nak mulakan pelaburan ataupun simpanan emas. Prinsip yang kedua yang perlu kita tahu, nak simpan emas ni kena ada disiplin diri dan kena simpan secara konsisten. Kalau boleh setiap bulan. Kalau lebih cepat setiap minggu lebih baik. Disiplin ni maknanya kita kena patuh dan taat. Misalnya kalau kita dah tetapkan nak kena simpan emas ni setiap bulan, mesti nak simpan. Kalau kita simpan setiap bulan, dan insya-Allah kita akan lihat aset emas yang kita simpan tu akan bertambah. Harga emas memang kadang naik, kadang turun. So untuk kita yang nak menyimpan emas, kita tak perlu pandang serius tentang harga naik turun. Sebab matlamat kita adalah untuk tambahkan aset emas kita. InsyaAllah, apa benda pun kalau kita buat istiqamah, kita selalu buat, dia akan menjadi lebih baik. Bila kita melabur ataupun menyimpan ni, kita tengok pada long term. Macam Cik Jeremy cakap tadi kan, pelaburan ni jangka masa medium dan panjang. Antara 3 tahun ke atas. So ini saya sengaja ambil raja harga emas. Kalau kita tengok daripada bulan Januari 2016. Maknanya 5 tahun yang lepas harga emas terus menaik.
Okey, paling kalau ikut Raja ni paling rendah 1,100 dan yang paling tinggi adalah 2,063 US dollar. So kalau kita fikir long term, insya-Allah apa yang kita simpan tu harga emas tu akan meningkat naiklah. Saya pernah juga ada orang tanya, dia nak simpan emas tapi dia cakap nanti kalau 2-3 bulan harga emas dah naik boleh jual. So saya rasa itu bukan mindset untuk kita simpan emas. Simpan atau melabur emas is for long term, untuk long term. Baru kita nampak hasil dia. Sebagai contoh, kalau kita tengok harga emas dalam 5 tahun yang tadi tu, kenaikan harga emas dalam 5 tahun, hari ini hingga 5 tahun kebelakangan, kenaikannya adalah 78%. 78%. So kalau simpan dalam bentuk duit, memang dalam 5 tahun nak dapat 78% memang susahlah bagi saya. So hanya emas saja yang boleh beri pulangan yang sangat baik.